Okay, hello, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ni kita akan terangkan tentang kami Shibai board lah. Okay, so basically team board yang branch delegate saya dapat basically dua side. So, ada depan dan ada belakang. So, untuk depan saya dah explain dalam satu lagi video. So, this is yang kat belakang. Okay, so dia punya layout, kita memang dah bagi macam ni layout dia. So, everything you all just follow dengan layout ni. Okay, so first of all, in that board, kena ada satu membership by tracking board. Okay, benda ni selalunya kami yang provide. So kalau mana-mana branch yang dah habis, boleh just try to contact center team. Kami akan try untuk provide to you all lah. Sebab dia susah sikit nak print sebab size A2 kan. And then ada CI untuk kami shibai, sama juga template macam operation. And then dia akan ada 5 checklist. Okay, so untuk dapatkan markah, you all kena ada 1, 2, 7 item ni lah untuk you all punya layout markah. So basically checklist yang kita provide adalah dua je. So management checklist dengan CCT checklist. Okay, so kenapa kita provide dua ni? Sebab selain daripada dua ni, ROM, BEC dan BSAP adalah ownernya orang lain. Maksudnya ROM dengan BSAP branch operation. Kalau ada perubahan, you all kena ikutlah perubahan checklist tu. Dan BEC pun di bawah business unit. So kalau ada perubahan, branch kena tukar ikut checklist yang diubah tu lah. Okay, so tracking board memang kita bagi, tak ada template dalam ni. You all boleh tanya saja dekat CCT. So kami Shibai CI ni is the same thing macam operation. So apa yang kita nak clear kat kami Shibai CI ni is basically apa saja masalah ataupun konsekuensi yang berbangkit daripada checklist di sini. 5 checklist. Contohnya lah PSAP ada few masalah kan. Contoh kita lambat nak destroy checkbook. Okay, so bincangkan dekat sini. Okay, kita faham jarang sangat ada BSAP merah, jarang sangat ada BEC merah, tapi kita tahu di cawangan tetap akan ada few hiccup ataupun concern yang berbangkit kan. So bincangkan di sini supaya bila the real audit or the real visitation daripada HQ datang, benda tu tak berlaku. Okay, so and then kita go through dekat management checklist. So management checklist ni basically kita provide untuk management level lah. Contoh head of branch operation, head of GVG, macam tu. Sebab yang bagi mereka yang tak ada checklist untuk datang ke branch, kita akan provide ni lah. Okay, so mentor will be branch manager ataupun sesiapa yang attend management yang datang tu. So mentee will be them lah. Okay, and then branch mana. So dekat sini ada beberapa soalan, yes no je soalan dia. So dia akan fill up this thing lah. Okay, and then kalau ada apa-apa concern berkenaan dengan branch, diorang boleh comment juga sini. And then the second thing is CCT checklist. So CCT checklist ni adalah checklist yang kami guna untuk bagi markah kepada cawangan lah. Okay, so basically actually semua branch dah dapat dah soalan bocor apa yang kami akan check. So basically you all boleh tengok dekat sini lah. So usually untuk branch-branch yang kami dah visit, selalunya diorang akan pamerkan CCT checklist yang dah ada markah lah. Basically apa yang kami bagi, contohlah ada 3 visitation, ada 3 markah dekat situ. Actually selalunya macam tu lah. Okay, and that's all untuk kita punya layout untuk kami Shibai board. Okay, dekat kami Shibai tracking board ni dia kalau perasan dekat branch ada tanda yang bulat-bulat tu kan. Ada tak gambar kat sini? Sekejap Oh tak ada. Okay, so basically yang bulat-bulat tu lah. Untuk kami Shibai tracking board BSAP, BSM akan tanda sekarang quarterly kan, so 4 kali je. And then BEC akan ada tanda bulan-bulan, every month lah. So BSM akan ada 4 kali tanda kat situ. BM akan ada 12 kali lah. Okay, so that's all untuk kami Shibai. And then kita go dekat file board. Okay, so file board untuk layout nak dapat markah at least kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Okay, so dalam 6 item ni, item yang OPL ni, kita keseluruhannya setakat sekarang 2021 September, kita ada 16 OPL. And then kita minta branch ada 4 before and after picture. Okay, so before and after picture tu nanti saya terangkan. Okay, so kita teruskan first kali dengan mapping. Okay, so basically ini adalah mapping branch. Kita minta branch akan letak map branch lah sendiri kat sini. And then dekat sini akan ada person in charge yang akan jaga 4 main area yang mana kita akan implement 5S. Dan dekat sini juga akan letak gambar mereka lah.
Okey, gambar sebenar dan juga nama. Okey. Dan kita minta setiap satu ni adalah orang-orang yang berbeza lah. Untuk storage room mungkin boleh letak 2 nama, sebabkan storage kita ada 2, sebab satu untuk stationery, satu untuk crowd ataupun archive lah. Okey. So seterusnya dekat bawah adalah file audit. File audit ni kita memang minta branch untuk perform once a month. Okey, perform oleh branch manager lah. Okey, kalau ketiadaan branch manager, PSM lah. So once a month, so maksudnya branch akan audit dia punya 5S punya rating sendiri dekat cawangan. Okay, so nak audit macam mana? Dia akan pakai 5S audit form. Okay, this is the 5S audit form. Ada lebih kurang 30 soalan, 30 soalan. So dia punya markah ada 0, 5 dan 10. Okay, so ada 0, 5 dan 10. Okay. So branch akan baca soalan ni dan dia akan letak rating sendiri pada cawangan lah. 0 maksudnya tak, kita memang tak ikut spesifikasi langsung. 5 separuh saja follow ataupun sikit je you all follow. 10 tu memang fully follow lah spesifikasi yang kita bagi tu. Okay. Seterusnya, markah dekat file audit form ni akan auto populated kat bawah ni. So tak perlu nak pening. And then ambil je markah ni and then plot dekat file audit chart ni. Okey, markah dia kita letak target 75 lah untuk branch chief. At least 75 untuk dapatkan hijau. Kalau bawah 75, kita akan dapat merah lah. Okey, so tanda pada bahagian internal. Okey, tanda bahagian internal. External tu adalah untuk center core team yang akan tanda. Cara tanda sama juga macam tanda KPI. Okey, so untuk file audit ni kita ada recommend untuk branch manager buat sekali dengan surprise check. Okay, surprise check branch manager memang kena buat setiap bulan kan. Every month lah, tak kisahlah month end ke atau bulan ke. So kita minta bila buat surprise check tu buat sekali benda ni. So tak adalah terlupa. Okay, so this is untuk 5S audit. And then kita pergi dekat 5S Kaizen event. Okay, so this is 5S Kaizen event. Okay, akan ada date, task, PIC, plan date, complete date dan remarks. Okay, so dekat 5S Kaizen event ni, you all letaklah apa-apa plan yang melibatkan dengan 5S. Contoh nak buat gotong royong, contoh nak destroy barang-barang rosak, nak tukar lampu ke, pintu ada rosak ke, nak repair aircon ke. So semua tu di sini lah. Okay, bukan di depan, di branch activity tu tak. So di branch activity tu hanya untuk KPI related saja. So yang melibatkan performance. Untuk 5S Kaizen event tu selain daripada tu lah. Contoh you all nak tukar kerusi, you all nak tukar PC, letak dekat sini supaya everyone knows apa yang akan berlaku dekat cawangan. Okay. And then 5SCI dia sama je. 5SCI ni sama je dengan kami sebut ECI dengan operation CI. And then benefit tracking. Okay, benefit tracking ni a bit technical dan juga tricky. Okay, so basically benefit tracking ni kita nak branch track apa benefit yang diorang dapat selepas implement bilik ni. Okay, contoh tulislah nombor 1 kat sini. 5S event, buat file labeling. Okay, lepas tu macam ni je labeling. Okay, lepas tu description, label of file, label all file in branch. Kat sini letaklah siapa-siapa. Contoh Ahmad. Okay, deadline event. So maksudnya kita letak deadline bila kita nak last benda tu. Contoh 30 hari bulan 9 2021. So benefit tracking, apa yang you all dapat daripada apa yang you all buat tu. Okay, contoh reduce searching time. Okay, so boleh buat macam tu. Okay, boleh buat macam tak nampak. Okay, reduce searching time. Contoh lah. Okay, you nak letak reduce searching time. Okay, so boleh paste kat sini. Okay, so itu untuk intangible lah. Maksudnya
kita tak nampak kan. Maksudnya reduce searching time lah. So kalau benda-benda yang tangible, contohlah you buat second event, you buat dispose item. Okay, lepas tu dispose broken chair. Okay, so PIC bagilah siapa-siapa, Aldi pula. Okay, lepas tu deadline 15 hari bulan 9 2021. Okay, so and then benefit dia intangible, ada juga benefit. Contoh dia space saving, maksudnya dah tak adalah tempat nak letak kursi tu kan. And then you all juga dapat ringgit assign, maksudnya dapat duit lah kan. Kita dispose ni mungkin you recycle ke, contohlah dapatlah lebih kurang RM50, so dah RM50 kat sini. Okay, so dekat sini adalah dari segi ringgit and sign. Okay, dekat sini adalah intangible. Okay, so benda-benda ni bolehlah continue buat sampai habis BDK ataupun sampai habis kita punya semua benda-benda 5S dah selesai lah. Okay, so kat sini ada dua, satu intangible, satu tangible. Okay, so nanti total dia you all letak kat sini lah, total dia dekat RM ni. Okay, so ini untuk 5S. And then kita move on dekat 5S benefit tracking, then last kali OPL. Okay, dekat sini akan ada 16 OPL. So macam ni OPL ke-10 kan chemistry BI. So akan ada OPL 1 sampai OPL 16. Kita minta semua branch untuk print dia punya muka depan ni. Yang ni, this one, semua OPL akan ada depan ni. And then minta you all sign kat sini lah. Coach ni basically siapa yang pergi training lah. Contoh dalam satu branch tu actually akan ada 5 orang yang pergi training. So sign dekat sini coach. Dan trainee ni yang siapa yang di-train oleh coach ni. Maksudnya yang 5 orang tu kena explain 16 OPL ni kepada cawangan. Okay, tak perlu nak explain tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Cuma kena plan lah, satu hari 2 ke, satu hari 3 ke, sampai habis semua 16 OPL ni. So yang dah kalau dah explain, sign dekat sini. Lepas tu siapa yang dah attend explanation tu akan sign dekat sini. Basically macam memo lah, maksudnya nak tandakan yang you all faham standard ni, dah tahu standard ni ada dekat branch. So basically akan ada 16, dekat sini akan ada 16 PL, first of all OPL, and then before and after picture. Before and after picture ni basically kita minta you all untuk ambil picture 4 area ni dulu. 4 lah, basically 5 lah sebab BSC akan ada 2 area. So basically 4 area ni dan juga BSC 2 area. Ambil gambar sebelum you all buat Kaizen, and then tampal di sini, dan selepas buat Kaizen tampal di sini. Okay, lepas tu you all akan sign dekat sini macam juga dengan OPL tu. Yang mana you all akan acknowledge yang you all dah faham. Okay, gambar sekarang ni ini adalah the real standard yang you all kena remain. Okay, jangan nak buat yang macam lama dulu ni. Okay, so that's it. So description just tulis je lah dulu. Sebelum ni tak ada file labeling, after this already implement BDK file labeling. Boleh je buat macam tu, tak ada masalah. Okay, so gambar ni akan ada 4 atau ada 5, sorry. So akan ada 5 mengikut sini. BSC akan ada 1, form area akan ada 1, storage akan ada 2, filing akan ada 1. So akan ada 5 before and after template tambah dengan 16 OPL. So basically dekat situ akan ada 21. Okay, dekat sini akan ada 21. Everything will be printed in A3 size. Okay, so itu saja. So yang ni dekat bahagian sini dia akan jadi berat sikit tau. So basically you all akan masuk dalam paper protective sheet kan. So akan ada 21, boleh letak depan belakang. Maksudnya depan OPL 1, belakang dia OPL 2. So you all boleh flip macam tu lah. Okay, and then yang ni akan jadi berat. So kita suggest untuk letak hook macam gantung baju tu tau, yang lekat tu kan. Letak situ, hook je terus. So senang, tak adalah terjatuh. Okay, so that's all untuk kami Shibai buat. And we see you later in the next OPL punya review. Okay, bye. Assalamualaikum.